Manakan musim 2024-2025 adalah musim pertandingan yang abnormal, melibatkan tempoh kontrak sekitar 14 ke 15 bulan yang pastinya memberi kesan kepada perancangan kewangan yang berbeza dari musim sebelum ini. KDFC juga turut terharu dengan kepercayaan semua pemain dan staf, masuklah pemain baru yang diikat musim ini. Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua pegawai dan pemain, terutamanya pemain dan staf baharu yang bersama pasukan Sang Kenari. Kepercayaan anda akan dibalas dengan usaha keras pihak pengurusan untuk memastikan kebajikan pemain dan staf diberi perhatian di masa hadapan. Pihak pengurusan telah melakukan beberapa perubahan dalam struktur pengurusan pasukan Liga Super, pasukan Piala MFL atau Kedah FC B ataupun Under 23, pasukan Piala Presiden Kedah FC C atau Under 20, dan juga Piala Belia Kedah FC D ataupun Under 18, bagi memastikan selaras dengan hasrat kelab untuk bersaing mengikut perancangan kewangan kelab yang lebih lestari pada masa ini. Mungkin fokus kita tahun ini bukan untuk memenangi sebanyak mungkin pertandingan, tapi untuk menjadikan pasukan yang di bawah ini sebagai medan, sebagai tempat untuk mencukil bakat-bakat. Itu yang menjadi fokus kepada pasukan Kedah FC tahun ini, dan bukan untuk memburu kemenangan-kemenangan. Dan konsep pasukan bawahan adalah sekadar menyediakan bakat dan juga pemain-pemain untuk diserapkan kepada pasukan senior pada masa hadapan. Fokus pengurusan ketika ini adalah untuk membina kembali zaman kegemilangan bola sepak hijau kuning waktu zaman double triple musim 2007 dan 2007 dan 2008, dengan asasnya memberi peluang kepada bekas-bekas generasi pemain waktu itu yang rata-rata menawarkan diri untuk berkhidmat dan membantu kelab. Antara individu tersebut adalah Ahmad Fawzi Syahri sebagai koordinator pasukan Liga Super, Yang Berhormat Badrul Bakhtiar sebagai pengurus pasukan KDA FCB, Syafizan Hashim sebagai koordinator pasukan KDA FC, Helmi Eliza Elias sebagai penolong jurulatih penyamping dua orang lagi anggota pasukan yang telah lama berada dalam struktur kejurulatihan pasukan, iaitu Victor Endrak, penolong ketua jurulatih pasukan Liga Super Kedah FC, dan Abdul Hadi Abdul Hamid, penolong jurulatih Liga Super Kedah FC. Turut bersama adalah tidak asing lagi ketua jurulatih pasukan Liga Super Kedah, iaitu Coach Nafizul Zain, yang merupakan antara anggota pasukan yang memenangi treble musim pertama tahun 2007. Saya juga dengan bangganya mengumumkan pelantikan pengarah teknikal baharu KDAFC, iaitu bekas Maestro bahagian tengah pasukan Kedah di zaman double triple, Nelson Marcelo San Martin Arrigada dari Chile. Tugas dan faktor utama beliau adalah untuk merancang dan memantau bakat muda Kedah sehingga menjadi inspirasi buat anak-anak muda di Kedah membina DNA masa hadapan pasukan Sang Kenari. Nelson akan mula melakukan diri bersama kelab insya-Allah pada bulan April ini dalam rangka perjalanan baru penstrukturan pembangunan pemain secara 7 bidang pembangunan kejurulatihan. Atas strategi dalam menyuntik dana kepada kelab sedia penajaan, pihak pengurusan mengambil inisiatif untuk melancarkan kempen Keep the Hope Alive pada 14 Mac yang lalu. Langkah mengajak penyokong hijau kuning dan peminat bola sepak Malaysia untuk menyumbang kepada kelab melalui penjualan 5 jenis t-shirt eksklusif yang dikeluarkan secara terhad dalam tempoh kempen sehingga 31 Mac 2024 ini. Untuk makluman, penjualan t-shirt ini telah mencecah lebih kurang 2,000 helai setakat 24 Mac, manakala bagi tempahan harga early bird 17 Mac yang lepas, penghantaran akan dilakukan sebelum Hari Raya insya-Allah. Hasil maklum balas dan sambutan hangat yang diterima, pihak pengurusan telah memutuskan untuk meneruskan harga early bird untuk pratempahan sehingga 31 Mac, dan bagi tempoh kedua ini penghantaran akan dilakukan sebelum 30 April 2024. Sebagai penghargaan, jabatan tertuah bernilai keseluruhan RM7,000
akan menawarkan set televisyen, konsol pemandangan digital, pas pemusim dan kit peminat kepada 50 pemenang yang akan diadakan pada 4 April 2024. Yang akan diadakan undian secara live. Kami mengajak kepada semua penyokong untuk terus menyumbang dan meningkatkan bilangan penjualan keseluruhan t-shirt kempen ini dan usaha menambah dana kelab. Kita luaskan sedikit konsep ini kepada mereka yang membeli, bukan untuk diri mereka, untuk ahli keluarga, untuk saudara, untuk pekerja mereka di pejabat, di kelang-kelang, dan juga untuk rakyat Malaysia keseluruhannya, untuk sama-sama membantu pasukan Kedah FC tahun ini untuk menjana pendapatan dalam bentuk yang lebih sistematik, yang lebih terhormat dan profesional. Dalam sasaran musim 2024-2025, pihak pengurusan akan meneruskan usaha pengkomersialan merchandise KDFC antaranya melalui cara baru pengumpulan dana kelab. Beberapa langkah awal sedang diatur dengan memperbaiki portfolio struktur digital kelab melalui naik taraf laman digital bagi memudahkan pembelian dan akan bekerjasama dengan pihak swasta dalam meningkatkan bilangan projek merchandise yang akan dilancarkan bermula tahun ini. KDFC juga bercadang membuka era cabang baru perniagaan selain dari bola sepak yang boleh menjana kepada pendapatan kelab, memandangkan pendapatan dari aktiviti bola sepak sahaja pastinya tidak mencukupi untuk menampung kos operasi kelab. Dengan sejarah pasukan Sang Kenari yang kaya dengan tradisi dan sokongan besar dari seluruh rakyat Kedah, pihak kepentingan ini adalah nadi, terutamanya sokongan peminat dan penyokong Kedah adalah oksigen kepada kelab. Setinggi-tinggi penghargaan kepada semua peminat dan penyokong yang menjadi tulang belakang kepada kelab selama ini adalah menjadi harapan besar KDFC dengan jumlah sokongan yang besar ini dapat diterjemahkan kepada sokongan padu dengan kehadiran penuh di Stadium Darul Aman, membeli barangan tulen dari KDFC, membeli barangan cenderhati KDFC dan banyak lagi cara yang pastinya menguntungkan kepada kelab. KDFC sentiasa terbuka kepada idea dan jalinan baru dengan mana-mana pihak, menjemput anda semua untuk berhubung dengan pengurusan kelab dalam melihat ruang dan peluang untuk menyumbang dana kepada kelab ini. Setiap cadangan dan tawaran kerjasama haruslah berlandaskan dan selaras dengan struktur pemasaran kelab dan melalui prosedur yang betul bagi mengelakkan kesan buruk akibat kesalahan undang-undang dan perspektif eksekutif umum. Saya ingin menarik perhatian rakan-rakan syarikat korporat di Kedah khususnya untuk sama-sama bersama Kedah Darul FC melakukan satu hubungan strategic partnership di mana kami mungkin menjadi duta, ambassador kepada perniagaan anda semua dan kami juga boleh berkongsi untung sedikit daripada keuntungan revenue anda setiap bulan ataupun setiap setahun. Dengan kerjasama pagi ini akan menjadikan Kedah Darul FC berada di kedai di premis anda dan sama-sama juga memberikan pulangan yang lebih meningkat dan juga dapat membantu pasukan KDFC yang beroperasi di Kedah Darul FC. Adapun sasaran KDFC bagi musim 2024 dan 2025 ada disebut 4 perkara. Yang pertama, pencapaian pasukan. Berdasarkan pencapaian musim lepas, KDFC muncul sebagai 4 pasukan terbaik Liga Super. Namun dalam semua kejohanan piala, KDFC tidak bernasib baik, terkandas di pusingan awal. Pihak pengurusan bersasarkan untuk mengekalkan status 4 pasukan terbaik di dalam Liga Super dan melangkah sekurang-kurangnya ke pusingan super akhir bagi Piala FA, juga Piala Malaysia musim ini, dan seandainya satu piala kejuaraan musim ini merupakan satu bonus kepada pasukan. Sasaran ini amatlah realistik memandangkan musim ini kelab melakukan pensaturan semula kelab atau dalam bahasa mudahnya reset kepada KDFC. Perubahan struktur pasukan-pasukan KDFC di peringkat bawah iaitu umur yang lebih muda untuk bermain dalam kejohanan yang berperingkat tinggi dan indeks prestasi KDFC selari dengan mensasarkan pendidikan awal kepada pemain yang mana projek ini diharap dapat mematangkan mereka lebih awal dan tempoh 3 hingga 5 tahun akan datang. Untuk musim 2024-2025 juga, pasukan-pasukan di bawah KDFC mengutamakan majoriti anak jati tempatan
untuk mewakili pasukan pembangunan KDAFC. Yang kedua, bajet pengurusan yang lebih kecil bagi memastikan kestabilan kewangan kelab, di mana dianggarkan pengurangan sebanyak 30% akan dilakukan bulan ini ataupun bermula bulan Februari tahun ini. Yang ketiga, audit pengurusan perancangan kewangan, komunikasi dan media, kelestarian, perhubungan awam dan undang-undang akan diperkemaskan lagi memastikan urus tabir yang lebih baik pada musim ini dan musim-musim yang akan datang. Dan yang terakhir, kunci kira-kira kelab diharapkan dapat bebas daripada hutang di penghujung musim 2024-2025. Pihak pengurusan memandang serius dan mengambil iktibar atas semua isu yang berlaku dan merancang penyelesaian secara berhemah dan teliti agar kelab dapat meneruskan perancangan dan hala tuju masa hadapan dalam saingan Liga Malaysia. Dikala kelab menghadapi tuntutan menyelesaikan tunggakan dan perancangan masa hadapan, ruang, masa dan kepercayaan dari semua pihak berkepentingan amatlah mustahak bagi menongkah arus yang cukup deras. Namun tiada arus yang tidak dapat diharungi jika pihak pengurusan pasukan dan peminat menebing tenaga untuk melihat pasukan Sang Kedari terus terbang tinggi. Pihak kelab juga ini merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Besar Kedah Datuk Seri Haji Muhammad Sanusi Muhammad Noor dan juga kepada pihak Kerajaan Kedah yang mempertimbangkan pengurangan jumlah sewaan bagi premis-premis pejabat operasi tahap latihan yang di bawah milik Kerajaan Negeri. Ianya amat membantu dalam meminimumkan mengurangkan perbelanjaan kelab pada musim ini. Pihak kelab juga turut merakamkan jutaan terima kasih kepada pihak Malaysian Football League atas kerjasama nasihat secara profesional dalam mengatasi tunggakan gaji sehingga kami mampu untuk menyelesaikannya dengan baik kelab. Nasihat serta bimbingan ini amatlah perlu dalam pihak kelab membangun menjadi lebih kuat. Sebelum saya mengakhiri sidang media ini, ada sedikit nota kaki yang ingin saya sebut bahawa perjuangan membentuk sebuah pasukan di peringkat negeri bukanlah mudah. Ianya bukanlah seperti membentuk pasukan di peringkat sekolah, daerah dan seumpamanya. Ia memerlukan satu usaha, satu tenaga, satu kewangan yang cukup besar. Dalam masa yang sama, pembentukan, pengurusan sebuah pasukan bola sepak elit di peringkat negeri bukanlah satu perniagaan yang menguntungkan. Saya banyak kali ditegur oleh rakan-rakan korporat kenapa saya terlibat dalam satu perniagaan yang pasti tidak menguntungkan. Jawapan saya kepada mereka adalah perjuangan ini atau perusahaan ini, perniagaan ini bukan untuk mendapat untung dan bukan untuk mendapat bottom line dari segi keuangan, tetapi untuk berkhidmat kepada rakyat, to the people. Kerana bola sepak ini di Kedah adalah suara, wajah, suara dan frekuensi keseluruhan rakyat Kedah. Jadi perjuangan ini perjuangan yang melibatkan keseluruhan rakyat di Kedah dan juga dalam konteks Malaysia, keseluruhan penduduk di Malaysia. Jadi mudah-mudahan kita akan mendapat bantuan sebanyak mungkin, galakkan dorongan, bantuan, ihsan dari berbagai pihak. Mungkin tahun ini atau musim ini Kedah Roma FC menghadapi masalah kewangan. Mungkin di tahun-tahun hadapan ada lagi pasukan yang mungkin mempunyai masalah yang sama. Jadi kita kena bersama-sama bersinergi, berkolaborasi untuk memastikan bahawa persaingan atau pengurusan bola sepak di Malaysia dapat dilestarikan dengan sama-sama membantu untuk menjadikan kancah bola sepak Malaysia sentiasa meriah dan semuanya layak bertanding dengan kemampuan kewangan yang baik. Dan mudah-mudahan pengalaman KDFC ini merupakan pengalaman yang penting untuk membentuk satu cara fikir, cara gerak kerja yang lebih tersusun, tambah dari peringkat negeri atau di peringkat nasional. Jadi mudah-mudahan sidang media pada hari ini dapat menjelaskan beberapa isu yang mungkin menjadi titik perbincangan di kalangan peminat, penyokong dan juga di rakan media, dan insya-Allah kita cuba melakukan yang terbaik untuk menjadikan Kedah Roma FC pasukan yang sentiasa dihormati, yang boleh bertanding dengan baik dan juga untuk menjadikan suasana pertandingan Liga Malaysia, pertandingan yang berprestij tinggi di Malaysia. Cukup sekadar itu untuk pertandingan pertama.
terima kasih kepada rakan-rakan media yang bersama di pejabat kami di sini dan kepada mereka yang mengikuti sidang media ini dalam talian. Biar jasa jadi kenangan, Ulun Kedah Kulon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurangan 30%, maknanya berapa juta bajet kita untuk tahun ini? Kami tidak ingin menyatakan jumlah keseluruhan ataupun absolute amount bajet tahun ini, tapi yang jelas, yang pasti kami dapat membuat kira-kira bagaimana dapat mengurangkan bajet berbanding bajet tahun yang lepas. Antaranya, dan Coach juga telah banyak bekerjasama dengan saya, bersetuju untuk mengurangkan jumlah pemain import misalnya, dan juga Coach berjaya untuk memastikan gaji yang ditawarkan itu lebih murah daripada gaji yang mereka dapat sebelum ini, dan juga berbagai cara untuk kita menjadikan setiap RM1 yang dikurangkan itu memberi kesan kepada pencipta kita. Jadi berita yang baik yang mungkin saya perlu menyatakan, kita berjaya meletakkan bajet yang sederhana tapi masih mampu memberikan saingan kepada Liga Malaysia dengan kurangan 3%. Dan saya beritahu kepada Syahrul juga, walaupun 35% on the paper, tapi kalau kita buat betul-betul pengurangan RM1 kos, pengurangan tiket kapal terbang, insurans scheme yang lebih murah, perjalanan penerbangan, hotel kita dapat kurangkan sana sini, kita mahu memastikan kalau boleh sampai kepada 40% pengurangan yang paling maksimum dalam bajet. Setakat ini 35% tu bila kita mampu untuk masukkan orang musim dalam musim pengurangan atau ya, Alhamdulillah, saya banyak bincang dengan Coach juga, sebab itulah yang akan menentukan kualiti pemain, dan bajet itu kebanyakannya melibatkan pemain dan bukan melibatkan dari segi perjalanan dan sebagainya, dari segi gaji, dari segi motivasi para pemain dan sebagainya. Jadi insyaAllah barisan-barisan yang kita pilih setakat ini mampu dengan bajet yang sederhana ini dan mampu memberikan satu intensiti baru dalam bajet yang sederhana, dan tidak mustahil sebenarnya kita tak berfikir cara yang lebih tinggi. In fact, kita tidak berbandingkan kelab kita dengan kelab yang orang lain punya. Yang lebih penting, kita pastikan prestasi kita semakin meningkat hari demi hari. Don't compare dengan other club. Itu falsafah kita. We cannot compare ourselves dengan other club, which is impossible. But what we have to do, apa yang kita perlu lakukan, setiap hari, setiap latihan, setiap permainan, we are getting better and better. Dan itulah apa yang patut kita buat dengan bajet yang sederhana. Coach dan kursi secara tua. Saya melihat kepada pasukan pemain kemarin seolah-olah macam tidak berhadapan dengan apa-apa masalah tunggakan gaji pemasukan pemain dari Uzbekistan, Solinuddin, pemain-pemain yang bertemu dan kembali pula pemain-pemain star macam Rizal Ghazali, semua pemain yang demanded pula. Jadi dekat sini nampak pengurangan tu dari segi pengurangan kita tu dari segi lain, bukan pada pembelian pemain. Pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mudahkan usaha kita mendapat pemain yang disebut tadi, ada nama, ada track record yang baik. Dan keduanya kepada magic coach kita yang berjaya memujuk mereka, memberikan mereka satu inspirasi, sanggup mereka mengurangkan gaji mereka untuk mereka datang berkhidmat di Kedah Dorman FC. Jadi saya rasa kredit yang paling besar adalah kepada Coach Nufri sendiri yang berjaya. Dan saya terus cakap, mereka datang dengan gaji yang lebih rendah daripada gaji mereka ditawarkan atau gaji mereka sebelum ini. Jadi itulah yang nampak memang mahal, tapi dari segi analisa kita tidak ada ruang untuk menyatakan gaji mereka. Tapi pastinya semua mereka datang dengan gaji yang lebih murah daripada gaji yang mereka dapat ataupun ditawarkan pada musim sekarang. Jadi alhamdulillah itu satu ialah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, juga satu kerja kuat Coach Nufri. Coach kalau sambung. pemberangan gaji itu adakah merupakan pemain yang baru masuk ataupun pemain yang baru masuk, yang pemain yang sedia ada. Syahrul juga melakukan banyak kerja-kerja additional dengan kita. Beritahu secara terang, kita ada masalah
kita ada masalah dan kita kena sedar bahawa kita dah lebih 1% yang cukup susah. Jadi hampa semua kena bantu kami. Hampa semua kena faham keadaan keluarga kami. Kalau ada rezeki masa depan, kita back to normal balik. Tapi hari setakat ni, kita dalam keadaan tsunami kewangan. Dan teruk sangat, kita ada sikit nafas, dia akan bersetuju untuk memberikan perkembangan. Dan kita rasa satu hargaan yang sebut tadi, yang luar biasa. Mereka sanggup untuk bersama kedai korupsi walaupun mereka mendapat take home dari itu sedikit daripada yang sepatutnya. Semua lapisan pemain yang baru yang sedang berkontrak dan juga pemain import. Respon pemain macam mana? Dia coach lah. Dan untuk proses keseluruhan penyelesaian isu tunggakan seperti sebelum ini kan sudah dijelaskan bulan 4 dan saya kira semua untuk perkembangan seperti itu. InsyaAllah kita akan menjelaskan semua tunggakan sebelum 29 Mac. 30 hari Jumaat 30 bulan Mac. Jadi insyaAllah dalam proses untuk menyelesaikan 50% yang dulu dan 50% yang kedua sebelum berakhir bulan dan 3-4 hari lagi. Masih setakat ni 2 pemain import lah. Kalau di baki main import pun bila kita berapa lama main import akan saya pasukan. Kita tidak meletakkan jumlah regular, tapi taklah seramai tahun yang lepas lah. Mungkin 5, mungkin 6, mungkin 7. Dan itu kebijaksanaan coach untuk melihat keperluan semasa. Kalau tak perlu ramai dengan bajet yang ada, dan cukup. Yang penting bukan bilangan. Bagaimana kita dapat pemain yang kompetitif, yang berdaya saing dan juga gaji yang kita mampu bayar. Di kalangan peminat dah excited lah, teruja lah untuk sama-sama KDUC bila dah dapat tahu import 5, 6, 7 semangat dia orang lebih pada nak tumpuan tu pada nak menyokong lah kan. Lepas ni mungkin Tan Sri ada rancangan untuk buat sesuatu macam kesempatan untuk meraihkan fan yang tengah panas. Untuk pelanggan persahabatan ni kita di Darul Rahman sekarang masih dalam untuk pelanggan persahabatan ni di Darul Rahman kita masih dalam fasa perbaikan penaik tarapan sistem lampu limpah LED. Jadi agak sukarlah untuk di bulan Ramadan ni dengan keadaan sekeliling semua tu. Tapi selepas Raya Puasa ni mungkin sebenarnya kita ada pertandingan 4 penjuru di Terengganu. Tapi nanti bagi Terengganu lah bahkan benda tu daripada 17 sampai 21 bulan April. Lepas tu balik tu mungkin kita akan ada satu perlawanan persahabatan sebelum kita memulakan perlawanan test match VAR sistem yang dikeluarkan oleh MFL pada 27 bulan. Kita akan ke Ipoh untuk menentang Perak 27 April dan 30 bulan April di Stadium Darul Rahman menentang Penang. Dan mungkin sebelum mula Liga tu ada satu lagi perlawanan di Darul Rahman. Tapi untuk masa dekat ni kita hanya perlawanan dalaman saja. Dan hari Jumaat ni kita ada sparring friendly match dengan pasukan Penang bawah 23 di Stadium Ustaz Halim sekolah nanti. Terima kasih. Kita nak tunjuk sikit ke musim lalu minggu depan misalkan lagi macam Exco Sultan baru ni pun ada cakap agar penajam melaskan janji mereka itu adakah kita berdepan dengan masalah daripada tajaan tahun nasib dan macam mana pula dengan tajaan untuk tahun Ya. Isu penajaan isu yang memang sukar untuk kita atasi sebab kita mengharapkan belas ihsan mereka dan kita tahu mereka juga ada reputasi perniagaan. Jadi kalau kita mengambil pendekatan yang undang-undang akan menyebabkan banyak kesan-kesan yang tidak baik. Dan ini long term relationship dan bola sepak ini adalah ihsan daripada penajar. Jadi tidak mahu bila kita ambil tindakan drastik menyebabkan penajar ini pun takut nak main.
Jadi kena berlembut-lembut macam tarik rambut daripada tepung kan. Jadi very delicate matter. Jadi tahun ini kita sudah bekerjasama dengan beberapa pakar pengajar dan dia cuba kuatkan sikit kuasa undang-undang itu. Tak kuat mana tapi ada sikit peningkatan dari segi kuasa undang-undang untuk memberikan mereka rasa keperluan untuk membantu. Yang lepas pun, yang tahun lepas bukan mereka tak membantu, cash flow mereka ada masalah. Macam kita juga ada juga yang masalah. Memang mereka ada kematian founder, ada perubahan shareholder, ada perubahan operasi bisnes mereka. Jadi saya juga orang bisnes, memang itu kita dapat tengok, bukan tak nak bayar tapi ada masalah dalam mereka sendiri. Jadi ini isu-isu yang kita harap tidak berlaku lagi di tahun ini, dan mudah-mudahan kita dapat yang terbaik, walaupun akan ada perkara yang akan bagi ini berlaku, runding cara dan sebagainya. SP di Kedah ini dia agak berbeza sebab dia tidak ada bajet yang lain dengan penajaan. Kalau di negeri lain, kelab yang lain, mereka ada sponsorship ataupun bajet yang khas daripada negeri. Sudah ada satu bajet yang cukup untuk menangani bajet 1 tahun. Jadi sponsorship itu mungkin sebagai satu bonus, satu tambahan sahaja. Tapi di Kedah Darul FC kita bergantung sebenarnya kepada penajaan. Jadi penajaan itu very critical. Sebab itu kami bergerak, coach pun dah terlibat dengan pengurusan sebagainya. Kami mencari mana-mana penajar yang nak letak RM50,000, RM100,000, kecil-kecil pun tak apa. Dia datang pada hati, semangat komitmen untuk bantu Kedah Darul FC sampai peringkat berjuta-juta. Jadi kita mahu setiap penajar yang datang itu dengan hati yang ikhlas untuk membantu pasukan bola sepak ini, dan itulah yang lebih penting daripada undang-undang yang kita ada kontrak dan sebagainya. Jadi we are welcoming everyone to become a sponsor melalui rancangan kewangan, pencukaian, tax relief, melalui CSR, melalui barang-barang, merchandise, air minum, memberikan rumah sewa, kereta sewa, memberikan skim-skim yang tempat makan, tempat permainan. Jadi kita nak setiap orang di Kedah ni terlibat dengan konsep penajar. Penajar bukan elit, penajar juga adalah ada konsep kerakyatan di situ. Jadi mereka yang ingin berkongsi untuk Kedah, kita letak poster Kedah FC di tempat klinik mereka, di farmasi mereka, kedai makan mereka, ada sikit revenue sharing. Itu konsep penajaan yang kita nak bawa, yang lebih bottom up. Di samping itu juga mengharap penajar yang besar. Jadi kita harap pelajar tahun ini pelajar yang boleh membantu kita all the way sampai akhir musim. Soalan ini untuk CEO lah. Dan CEO kan? Aku kata CEO pas Ahmad Idris mengundurkan diri, itu Syarul sekarang pemangku CEO kan. Cuma perkembangan kerja untuk CEO, posisi CEO. Ya, kita akan membawa kepada lembaga pengarah untuk melihat melantikan seorang CEO yang full time pada masa sekarang. Terima kasih kepada saudara Syahrul yang sudi memikul tanggungjawab dan keadaan yang kemelut kewangan, kemelut ialah macam-macam lah kita tahu harapan yang tinggi daripada peminat, penyokong. Syahrul telah memberanikan diri untuk terjun dalam kemelut ini. Jadi kita pun ambil kesempatan tanpa diberitahu kepada beliau, melihat prestasi beliau lah sebelah dua ni, macam mana beliau boleh menghadapi ribut taufan. Jadi insyaAllah, jadi saya rasa pihak lembaga pengarah akan membuat keputusan dalam masa sekejap ini. Biar kita go through the masa dalaman dulu, dan insyaAllah kita akan buat pengumuman rasmi macam mana menemukan CEO rasmi. Untuk satu di jalan. Okay, Coach. Coach, melihat perkembangan kemasukan pemain tempatan dan boleh kata konkret, import mungkin 3-4 orang lagi. Coach melihat pada keadaan pasukan menuju melengkapkan tim pada musim ini, macam mana, Coach? Setakat ni alhamdulillah bagi saya dari segi persediaan pemain untuk datang ke Kedah, dan saya rasa dalam tempoh
2 minggu kita rasa 2 minggu lah berlatih ni kita tengok komitmen kita untuk semua player lah, player yang lama, player yang baru, komitmen dan semangat mereka agak tinggi lah. Itu saya rasa sangat berpuas hati lah, dan rasa situasi sekarang ni dengan kehadiran beberapa pemain import lah, kita rasa yang live tu seperti awal dengan suatu nanti dan dengan masa yang terdekat ni mungkin akan ada lagi lah yang akan datang sampai saya rasa untuk boleh melengkapkan squad kita ni, maknanya di penghujung Mac ni rasa untuk tim kita tu dah komplit lah. Coach bagi pemain buat ada hint sikit dari benua mana Jadi yang buat dalam tu rangka untuk pandangan saya lah, dia rasa saya perlukan mix lah untuk campur. Saya rasa kita perlu juga pemain yang dah berpengalaman kat sini dan juga yang dah tahu dengan situasi yang ada, juga campur dengan pemain import yang akan first time untuk bermain di Liga Malaysia. Mungkin ada pemain yang kejutan, pemain yang star ke Tak, pemain itu bukanlah pemain yang star. Kita akan buat dia jadi star. Banyak pemain yang masuk ke dalam ni mendapat dukungan daripada coach ni. Faktor coach Nafizik ni menyebabkan mereka sanggup datang ke Kedah dengan mungkin dengan bagian gaji tu, tapi sanggup dengan coach. Ini rahsia pada coach, ada certain rahsia pada coach yang menyebabkan dia orang sanggup untuk datang tengok cabaran di Kedah. Seperti yang saya cakap sebelum ni lah, saya kena berjutaan lah, terima kasih kerana kita tahu dalam kesukaran kita untuk membentuk tim ni. Saya rasa saya bertuah di sini kerana sebab walaupun berbagai masalah sebelum ni, tapi pemain yang sama di musim lepas stay bersama, dan dengan kedatangan beberapa pemain baru, saya rasa yang berpengalaman lah di liga kita ni dengan usia yang sesuai untuk tim kita. Dan di situ saya rasa dari situ saya rasa hanya pemain yang boleh menjawab kenapa dia memilih Kedah. Bagi saya tak ada apa-apa yang special pun. Bagi saya ni still jurulatih yang baru lah. Saya rasa pelibatan saya dalam Liga Super ni baru 4-5 tahun lah. Banyak lagi yang saya perlu belajar, kena belajar lagi untuk bagi saya. Coach kerjasama dengan pasukan dan betul macam yang semua tu, adakah boleh untuk bantu coach nasi sebanyak pada percaturan strategi semua? Saya rasa dengan kembalinya game table ni, saya rasa, dan setiap individu tersebut pun saya dah kenal lah dari zaman kita bermain, dan saya rasa sampai sekarang ni perubahan kita, persahabatan kita tu agak terlalu erat lah. Jadi itu lagi memudahkan untuk kita bekerjasama selepas ni untuk membentuk satu tim yang baik. Coach baru ni ada ular-ular lah, nakal lah sikit. Fans dekat dia usik-usik agak cakap Habib Harun pegang bag nak datang ke Kedah coach. Sampai ada lah cakap kata nak datang Kedah, dah sampai dah pula airport. Macam mana coach? Dia sampai lagi dah sampai dia. Tapi nak tahu sampai tak, tanya lah. Kita tengoklah, kita tengok. Sebab dia naik flight pun tak tahu dia ke mana. Kalau dia ke sini, nasib baiklah kita. Masa 5 jam lagi. Dia tidak punya kemungkinan lah. Tunggu. Dalam masa 5 jam akan ada jawapannya. Atau berkurang ya, atau berkurang. 3 jam lagi. Apa yang minat Lebih 3 jam lagi ada jawapannya. Ada soalan? Dan CEO lah, untuk last CEO tadi apa saya dapat kembalikan ramuan pemain besar macam Irfan, Liza Ghazali, di mana terlepas kita keluar pemain senior dan nampak dia punya satu itu macam, dan mungkin ini akan kembalikan balik mungkin insyaAllah top 3 menurut parti sukan
nama-nama besar masuk ke Kedah tak ada, dan mungkin komersial PCO dan juga banyak research terangan seperti Pak Long Syari semua kan, Emil Riza, hotel-hotel semua tu. Sebenarnya pemain yang tertandatangani melalui kos juga lah. Tapi dia ada kesinambungan. Macam Irfan pernah berada di sini, Rizal memang anchor di sini dulu, Syafiq yang memang asalnya di sini, dan Damri adalah pemain kelahiran Kedah yang tak pernah bermain di sini, tapi dia willing untuk datang ke sini untuk cuba aura baru dia lah. Bila dah keluar apa semua tu, kembali ke tempat asal. Dan untuk pegawai pula yang mana itu, mereka sendiri menawarkan diri untuk berkhidmat, untuk menaikkan balik bersepak Kedah satu tahap yang terbaik lah. Terima kasih. Terima kasih.